Hai semua, selamat menonton dan belajar matematik tahun 6. Dalam video ini, Cikgu Chang akan menunjuk cara bagaimana untuk menyelesaikan bahagian terakhir buku teks unit 1, iaitu Mahir Minda. Latihan ini mengandungi kesemua kemahiran yang telah dipelajari sepanjang unit ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita tengok buku teks muka surat ke-20. Jadi, ini ialah latihan. Cikgu akan ambil soalan dia dulu dan cikgu akan letak di sini. Okey, cikgu besarkan dia dulu. Okey, cikgu letakkan dia di sini. Mari kita tengok latihan nombor 1. Jadi sekarang, kira jawapan dengan menggunakan kalkulator. Bundarkan jawapan kamu nanti C dengan D kepada per 1000 yang terdekat. Jadi nanti C dengan D ada banyak titik perpuluhan, kita bundarkan. Mari kita tengok nombor A dulu. 890,024 tolak dengan 68,403 darab dengan 13. Jadi sekarang ada tolak dengan darab. Apabila kita tengok ada dua operasi, sentiasa ingat kita perlu mengikuti hukum ataupun rumus ku, ba, da, ta, to. Ku, ba, da, ta, to. Okey, apa itu ku, ba, da, ta, to? Kita mesti selesaikan soalan tentang kurungan dulu. Kemudian kita selesaikan soalan darab dan bahagi. Barulah kita selesaikan soalan tambah dengan tolak. Okey, jadi sekarang kita tengok ada tolak dengan darab. Jadi kita mesti selesaikan sini dulu. Jadi untuk itu, soalan nombor A, 890,024 tolak. Kita selesaikan ini dulu. Kalau ini, cikgu guna kalkulator. 68,403 darab dengan 13. Jadi sekarang kita ada nombor dia, kita isi dulu. 889,239 bersamaan dengan berapa? Jadi sekarang kita guna kalkulator, kira semula. 89,024 tolak dengan 889,239. Jadi jawapan kita ialah 785. Okey, mari kita tengok soalan B. B sekarang ada apa operasi? Kita ada operasi tambah dengan bahagi. Jadi seperti biasa, kamu kena selesaikan operasi bahagi dulu. Kenapa? Sebab bahagi di depan. Barulah kita tambah. Jadi sekarang kita salin dulu. 16, 21,32 tambah. Jadi tambah sekarang berapa? Guna kalkulator. 24,168 bahagi dengan 24. Jadi tambah 1,0,0,7. Jadi sekarang kita tambah 1621,320 tambah dengan 1,0,0,7 bersamaan dengan 1631,327. Jadi 1,631,327. Jadi sekarang mari kita tengok C. Okey, C kita kira dulu. 243,51 bahagi dengan 47. Okey, jadi kita perasan jawapan dia ialah 5,171,297. Okey, sebab kita mahu per 1000, masuk per 1000, sini per 10, per 100,
per 1000. Garis dekat sini, lepas tu kita bagi ruang, kita tengok belakang sini. Adakah 8 ini melebihi 5? Sudah lebih 5 kan? Jadi kalau lebih 5, sini kita tambah 1. Belakang ini kita abaikan. Jadi kalau macam itu, jawapan kita ialah 5,171,297 tambah 1, 8. Jadi 5,171,298. Mari kita tengok D sekarang. Okey. D pun sama. 513,484 bahagi dengan 58. Jadi sekarang jawapan dia ialah 8,8,53,17241 dan sebagainya. Kita hanya perlu sampai yang ketiga, jadi kita mesti ada nombor yang keempat. Seperti tadi, per 10, per 100, per 1000. Sini bagi ruang. Okey, kita tengok nombor di sebelah. Adakah nombor ini melebihi 5? Tidak. Jadi sini tambah sifar. Belakang kita abaikan. Jadi kalau macam itu, jawapan kita ialah 8,853,172. 8,853,172. Okey? Kita sekarang tengok soalan yang kedua. Sini, kita ambil soalan ini. Kemudian, kita letak dia dekat sini juga. Okey. Apakah pola nombor bagi garis nombor di bawah? Terangkan cara mencari nilai pola menggunakan kalkulator. Ini kita panggil garis masa. Apabila garis masa, cerita pertama kita tengok pola dia menaik atau menurun. Kalau tengok sini, 12 sifar 4, 12 sifar 5. Jadi maksudnya dia dari sini ke sini menaik. Dari sini ke sini menaik juga. Jadi kalau macam itu, kita guna kalkulator, kita tengok naik berapa. Untuk tahu berapa dia naik, kita cari beza dia. Jadi besar tolak kecil, 12 sifar 5, 35 sifar. Tolak dengan 12 sifar 4, 500. Jadi sekarang, sekali dia naik, 850. Kita pastikan sini pun betul juga. 12 sifar 6, 2 sifar-sifar, tolak dengan 12 sifar 5, 35 sifar. Maksudnya setiap kali dia naik, 850. Jadi daripada sini, naik sekali, naik 2 kali, naik 3 kali, baru kita sampai P. Jadi kalau macam itu, kita maksudnya kena tambah 3 kali 850 lah. Jadi sekarang, 1, 2 sifar 6, 2 sifar-sifar, kita tambah 850. Jadi sekarang, sini ialah 1, 2 sifar 7, sifar 5 sifar. Lepas itu tambah lagi 1, 2 sifar 7, sifar 9 sifar-sifar, dan kita tambah lagi sampai ke P. Jadi P kita sama dengan 1, 2 sifar 6, 2 sifar-sifar, tambah lagi dengan 850 sekali, 2 kali, 3 kali. Okey? Jadi jawapan kita ialah 1, 2 sifar 8, 7, 5 sifar. Ini ialah jawapan untuk P. Mari kita tengok soalan yang seterusnya, 2B. Lengkapkan pola nombor berikut guna kalkulator untuk mencari jawapan.
Jadi kita tengok jawapan. Okey. Sekarang kamu masih perlu menggunakan kalkulator. Jadi 9 tolak 1, kamu tahu 8 lah, tak payah kira pun. Okey. 8. Kemudian kita tengok 98 tolak 21, 77. 987 tolak 321, 666. Okey, kamu tengok pola dia, satu nombor, satu digit, dua digit, tiga digit. Jadi sekarang mesti 4 digit. Kemudian 8, 7, 6 sekarang mestilah 5. Lepas tu 1, 2, 3 dia mesti 4 kali. Mari kita semak. 9, 8, 7, 6 tolak 4, 3, 2, 1. Jadi dia 5, 5, 5, 5. Jadi ini ialah pola nombor tersebut. Mari kita tengok B sekarang. Nombor 2 sekarang. 9 darab 9 tambah 7. Jadi sekarang jawapan dia ialah 88. Lepas itu kita tengok 98 darab 9 tambah 6, 888. Sekarang kalau sambung mungkin 4 kali 8, kita semak. 987 darab 9, lepas tu tambah 5. Kita cuba sekali lagi. 987 darab 9 tambah 5. 8888. Dan ini sepatutnya 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita semak. 9876 darab 9. Lepas tu tambah 4. Jadi 88888. Ini ialah pola nombor. Jadi dia ada pola dia. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Jadi ini nombor 2. Mari kita tengok nombor 3. Senaraikan semua nombor perdana dalam lingkungan 80 hingga 100. Okey, kalau tengok sini, masihkah kamu ingat tentang gambar ini? Ini ialah cara macam mana kita mendapat nombor perdana. Jadi kalau sini, kalau kita tengok, nombor antara 80 hingga 100 yang berwarna 83, 89 dan 97. Jadi sini nombor 3. Jadi jawapan kita kalau tengok sini 83, 89, 97. Jadi bersamaan dengan 83, 89 dan 97. Ya, macam itu sahaja. Senang kan? Jadi sekarang kita tengok soalan nombor 4. Okey, nombor 4 kita sudah masuk ke soalan yang biasa yang melibatkan pecahan perpuluhan juta. Nombor 4, cikgu besarkan dia. Nombor 4 kita letak dekat sini ya. Okey. Nombor 4. Tukarkan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat. Jadi kalau dia juta tukar ke nombor bulat, kita mesti darab dengan 1 juta. 1 juta ada 6 biji sifar. Jadi sekarang A 2.37 juta. Jadi kita akan ada titik, kita akan anjak titik itu. Kita mesti darab dengan 1 juta.
Jadi darab, pergi belakang 6 kali. Jadi dari sini kita tengok dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini ada 1 biji, 2 biji, 3 biji, 4 biji sifar. Jadi bersamaan dengan 2, 3, 7. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Macam itu sahaja. Kita tengok B. 4, 5 per 8. Okey, kamu perlu tahu 5 per 8 itu ialah berapa. 4 memang 4. Lepas itu, lepas titik, 5 per 8 sebenarnya ialah 625 juta. 625 juta. Jadi sekarang kita darab 1 juta. Bila darab 1 juta, anjak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0. Jadi jawapan kita 4, 6, 2, 5. Lepas itu 1 biji, 2 biji, 3 biji. Macam itu sahaja. Lepas tu C, 8.19 juta bersamaan dengan berapa? Pergi belakang 6 kali seperti biasa. Mula dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 3 biji sifar di belakang. Bersamaan dengan 8 juta 19,000 3 biji sifar di belakang. Jadi macam itu sajalah, senang-senang. Ini jawapan untuk A, ini jawapan untuk B, ini jawapan untuk C. Sekarang kita teruskan kepada nombor 5. Mana nombor 5 kita? Okey, nombor 5 kita. Tulis nombor berikut dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. Jadi jawapan sekarang dia mahu perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, kita tengok sini. Tak apalah. Okey, nombor 5 sekarang ya. Nombor 5. Cikgu letak tengah-tengah. Jadi A ini 500,000. 1, 2, 3, 4, 5. Bila kamu nak tukar jadi perpuluhan juta ataupun pecahan juta, sebenarnya kamu sedang membahagi 1 juta ya. Kamu sedang membahagi 1 juta. Jadi bersamaan dengan 500,000 bahagi dengan 1 juta. Kalau macam itu, kita akan, bila kita bahagi, pergi depan. Jadi tak ada titik, titik sendiri di hujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini ada titik sifar. Jadi bersamaan dengan sifar perpuluhan 5, bila sekarang ada juta. Sifar perpuluhan 5 juta juga bersamaan dengan berapa pecahan juta. Jadi kamu harus tahu ya, 1 per 2 sifar perpuluhan 5. 1 per 2 sifar perpuluhan 5. Jadi dia bersamaan dengan 1 per 2 juta. Okey, mari kita tengok soalan B. 3,400,000. Okey, kalau sekarang kita juga boleh menggunakan ini bahagikan, kita juga boleh menggunakan per. Per. Maksudnya 34 sifar per 1 juta. Okey, jadi kita main potong. 1, potong, 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 potong. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Jadi sekarang tengok 34 per 10. Jadi sebenarnya 34 tu kita boleh keluarkan dia. Kalau tak tahu, 34 bahagi dengan 10. Jadi 3, 10, 30, ada 4. Sebelum itu, kita buat yang perpuluhan dulu. Bahagi 10, pergi depan 1 titik. Jadi 3,4 juta. Jadi dia juga bersamaan dengan, macam mana baca ini? 3, 4 per 10. 3, 4 per 10 juta. 4
dan 10 ada dalam sifil. Ada dalam sifil yang sama. Jadi kita kena mudahkan dia. Bahagi 2, bahagi 2. 4 bahagi 2 ialah 2. 10 bahagi 2 ialah 5. Jadi akhir dia ialah bersamaan dengan 3/2/5 juta. Okey, 3/2/5 juta. Sebab dia mahu perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Jadi ada dua jawapan lah. Satu ialah 3.4 juta, satu ialah 3/2/5 juta. Sekarang ialah 9.750.000. C ya. C sekarang. C sekarang ialah 9.750.000. Jadi bersamaan dengan berapa? Sama juga kamu boleh per sejuta ataupun bahagi sejuta. Katakan cikgu per sejuta. 975 per sejuta. Jadi sekarang cikgu potong 1 bawah atas bawah atas bawah atas bawah. Jadi sekarang tengok dia ialah 975 bahagi dengan 100. Jadi bahagi 100, 1, 2, titik. Kenapa? Sebab bahagi pergi depan. Jadi bersamaan dengan 9.75 juta. Ataupun bersamaan dengan 975 bahagi dengan 100 macam tadi. 975 bahagi dengan 100, 975 per 100 juta. 975 per 100 juta. 75 dengan 100 boleh kita mudahkan dengan bahagi masing-masing 25. Jadi kalau macam itu, 75 bahagi dengan 25 ialah 3. 3 kali 25, 75. 4 kali 25 ialah 100. Jadi, jadi sekarang jawapan kita akhir ialah 9/3/4 juta. Jadi ini ialah jawapan kita. Kita boleh dalam bentuk perpuluhan juta, 9.75 juta, ataupun dalam bentuk pecahan juta, 9/3/4 juta. Kalau pecahan juta, kamu mesti pastikan dia dalam bentuk yang termudah. Okey, ini ialah C. Ada lagi soalan? Akhir sekali, kita tengok soalan nombor 6. Selesaikan masalah berikut. Jadi ada 3 soalan. Satu-satulah kita selesaikan dia. Jadi ini ialah soalan nombor 6. Okey. Ini ialah soalan nombor 6. Selesaikan soalan berikut. Negeri ada semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Keluasan semenanjung 0.132 juta kilometer persegi. Sabah dan Sarawak pula 66,000 lebih daripada. Kalau cerita lebih daripada, kita mesti tambah. Okey. Jadi sekarang berdasarkan jadual di atas, hitung jumlah keluasan Malaysia. Jadi sekarang kita tengok semenanjung dulu. Sebab semenanjung dalam bentuk perpuluhan juta, tukarkan dia jadi nombor bulat dulu. Semenanjung Malaysia bersamaan dengan 0.132 juta km2 juga bersamaan dengan kecil nak jadi besar, kita anjakkan ke belakang 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0.
Jadi bersamaan dengan 132 sifar km persegi. Tidak ada juta lagi ya, tidak ada juta lagi. Jadi sekarang Sabah dan Sarawak dia lebih daripada. Kalau macam itu, Sabah dan Sarawak bersamaan dengan 132 sifar km2 tambah lagi dengan 66 sifar km persegi. Jadi untuk ini kamu kena kiralah dia berapa. Jadi cikgu kira untuk kamu juga. Okey, kita guna pen biru. 132 sifar km persegi tambah dengan 66,000 km persegi. Jadi km persegi sifar 2 tambah 6 8, 3 tambah 6 9 1. Jadi 198. Jadi bersamaan dengan 198 sifar km2. Jangan lupa tutup kamu punya operasi. Jadi sekarang apa dia nak? Dia nak jumlah keluasan. Jadi Sabah sama Semenanjung tambah Sabah dan Sarawak. Jadi 132 sifar tambah dengan 198 sifar. Jadi sama dengan berapa? Jadi kalau macam itu, 132 sifar tambah dengan 198 sifar. Jadi km persegi perlu isi sifar. 8 tambah 2 10 tambah 1 4 tambah 9 13 tambah 1 1 2 3. Jadi jawapan kita ialah 330,000 km persegi. Kita boleh dalam bentuk nombor bulat, kita juga boleh dalam bentuk perpuluhan juta. Kalau perpuluhan juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik dekat sini, 0.33 juta km persegi. Ingat, apabila kita besar ke kecil, kita bahagi 1 juta. Okey, kita bahagi 1 juta, 6 biji sifar. Kalau bahagi pergi depan, tak ada titik, mula dari belakang. Jadi jawapan nombor 1, 330 km persegi ataupun 0.33 juta km persegi. Mari kita tengok soalan B. Okey. Soalan A okey ya, 330,000 km persegi ya. Nombor 2, sebuah kilang mengeluarkan 1.08 juta biskut pelbagai perisa. Dia ada kopi, coklat dan juga lemon. Bilangan biskut perisa kopi dan coklat masing-masing ialah 250,000 keping. Kira bilangan biskut perisa lemon ini. Jadi ini sangat senang. Dia ada 3. Kopi, coklat dengan lemon. Jadi sekarang dah beritahu kopi dengan coklat masing-masing ialah 250,000 keping. Jadi tinggal lemon. Jadi perisa lemon bersamaan dengan... Okey, tapi sebelum itu kita perlu tukarkan nombor ini dulu kepada nombor bulat dulu sebab ada nombor perpuluhan juta. Kalau macam itu, padam dulu. Okey, sudah. Jadi 1.08 juta bersamaan dengan berapa? Juta tu 1.08 juta darab dengan 1 juta 6 biji sifar.
Jadi darab-darab pergi belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 sifar 8, belakang ada 4 biji sifar. Jadi sekarang kita sudah tahu ini. Jadi sekarang barulah kita tengok Pelisa lemon bersamaan dengan 1,80,000 tolak dengan 250,000 tolak sekali lagi 250,000. Ini ialah kopi punya. Ini ialah coklat punya. Okey, ini kopi, ini coklat. Jadi bersamaan dengan berapa? Jadi kita kira satu persatu lah. Okey. Jadi sekarang 1 sifar 8, sifar tolak 250,000. Sifar 8 tolak 5, 3. 10 tolak 2, 8. Jadi sekarang 8, 3, sifar, tolak lagi dengan 250,000. Jadi teruskan dia, tolak dengan 250,000. Sifar, kena pinjam. 8, 3 tolak 5 tak cukup. Pinjam jadi 7, ini jadi 13. 13 tolak 5, 8. 7 tolak 2, 5. Jadi jawapan kita sekarang bersamaan dengan 580,000. Ataupun kalau kamu nak tukarkan dia menjadi pecahan perpuluhan juta, jadi perpuluhan juta kamu boleh anjakkan dia ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang dia pun bersamaan dengan sifar perpuluhan 58 juta. Okey, sama ada kamu tulis jawapan macam ini, mana-mana boleh diterima. Jadi perisa lemon 580,000. Jadi sekarang kita tengok soalan yang terakhir, soalan C. Okey, soalan C. Macam saya ingat saja. Okey, tidak apa. Mari kita tengok soalan C. Bilangan pengundi di pusat mengundi V adalah 3 kali ganda bilangan pengundi pusat di W. Okey, V ialah 3 kali ganda W. Siapa lebih banyak? V lebih banyak ke W lebih banyak? V ialah 3 kali ganda. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Jadi sekarang maksud dia, kalaulah V, kalau V itu ada 3 bahagian, W itu sikitkan dia hanya 1 bahagian. Okey. Maksudnya V adalah 3 kali ganda lebih banyak berbanding dengan W. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Beza antara pengundi itu ialah sifar perpuluhan 1 juta. Beza ialah tolak. Beza ialah tolak. Jadi sini kita tolakkan ini. Bila kita tolak, kita tahu jawapan dia ialah sifar perpuluhan 1 juta. Jadi macam mana kita tolak? Sini 1 bahagian. Sini 1 bahagian. Jadi kita tolaklah yang bahagian ini. Kita tolakkan dia.
kita tolakkan dia. Jadi sekarang, yang tinggal sini ialah 2 bahagian. 2 bahagian bersamaan dengan sifar perpuluhan 1 juta. Jadi sekarang kalau macam itu, 1 bahagian itu berapa? 1 bahagian itu berapa? Kita tahu 2 bahagian bersamaan dengan sifar perpuluhan 1 juta. Jadi sekarang 1 bahagian ialah berapa? Jadi kalau macam itu, kita akan bahagi. Kita bahagi sifar perpuluhan 1 juta bahagi dengan 2. Bila bahagi, ingat titik sentiasa akan berada di sini. Jadi 1 tidak cukup. Sifar 2 sifar. Kita selesaikan dia. 5, 2, 10. Depan ada juta. Jadi 1 bahagian bersamaan dengan sifar perpuluhan sifar 5 juta. Sifar perpuluhan sifar 5 juta ini samaan dengan berapa? Kalau kita anjakkan dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 bahagian sebenarnya bersamaan dengan 5. 1, 2, 3, 4. 50,000. Tadi, sini dia ada 3 bahagian, betul? Sini ada 1 bahagian. Jadi, berapakah bilangan pengundi di pusat pengundi V? V itu ada 3 bahagian. 1 bahagian ialah 5. 1 bahagian ialah 50,000. Jadi 3, 5, 15, 4 biji sifar. W pula bersamaan dengan 1 bahagian ini darab dengan 50,000. 1 darab 50,000 masih 50,000. Jadi V dia punya jawapan ialah 150,000, manakala W ialah 50,000. Mari kita semak, dia kata tadi beza dia ialah 100 juta pengundi. Jadi kalau macam itu, kalau kita beza dia, mana kamu? Jadi kalau kita tengok sini, kalau kita bezakan dia, kita tolak jadi sifar, 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 sifar. 5 tolak 5 sifar, 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi beza dia masih sifar perpuluhan 1 juta macam ini. Jadi jawapan V ialah 150,000, jawapan W ialah 50,000. Jadi kalau kamu pandai soalan macam ini ialah TP 6. Okey, cikgu harap penerangan ini cukup meneliti dan membantu kamu dalam menjawab soalannya. Selamat mencuba dan kita jumpa lagi dalam unit 2 iaitu pecahan.